TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua di rumah? Saya harap semua sihat-sihat belaka. Nama saya Hanif Shaw dan anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot yang begitu menarik iaitu pentaksiran bilik darjah. Tadi kita pun sudah menonton siapakah guru kita kan dalam profil tu. Sebelum saya perkenalkan guru kita tentunya ada juga juru bahasa isyarat bersama kita iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu Azliana. Cikgu Azliana, sihat hari ini? Alhamdulillah, Cikgu Azliana pun sihat ya. Dan tentunya guru penyampai kita hari ini ialah Cikgu Azrina Ali Miras atau Abdul Syukur dari Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum Cikgu Azrina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur Hanif. Alhamdulillah. Cikgu nampak bersemangat dengan senyuman yang manis tu Cikgu. InsyaAllah, sebab kita nak kongsi ni sekejap lagi kan. Banyak ilmu Cikgu nak kongsi. Cikgu, apa topik yang Cikgu ada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah? Untuk itu, mari kita selusuri pertimbangan profesional yang merupakan salah satu aspek dalam pentaksiran bilik darjah, Hanif. Baik, silakan Cikgu ya. Baik, terima kasih Hanif. Pukul rebana di tengah serambi. Ada sebab, ada kerana PBD perkasa berterusan dilaksana. Jadi bila kita menyebut tentang pertimbangan profesional, mari kita imbas dahulu tentang pentaksiran bilik darjah yang merupakan pentaksiran yang telah pun dilaksanakan mulai tahun 2016, dan bila disebut tentang pentaksiran bilik darjah ini berasaskan standard, fleksibel dan juga seimbang, dan PBD ini bersifat holistik. Dan untuk makluman apa yang kita taksir dalam PBD ini, merujuk kepada pelbagai kecergasan, perkembangan emosi, sasiah murid, nilai dan kompetensi yang relevan dengan dunia hari ini, dan berlakunya perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor seperti yang dihasratkan dalam DSKP. Baik, bila menyebut tentang pertimbangan profesional, apa itu pertimbangan profesional? Pertimbangan profesional dibuat menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard yang ditetapkan. Jadi, pertimbangan profesional ini akan berlaku sepanjang pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan. Oleh itu, asas kepada pertimbangan profesional memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab. Jadi apabila kita lihat kepada pertimbangan profesional ini, keperluan utama kepada pertimbangan profesional adalah untuk menentukan tahap penguasaan atau TP berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok, standard kandungan dan standard pembelajaran, serta menentukan tahap penguasaan keseluruhan bagi tujuan pelaporan. Jadi dalam elemen pertimbangan profesional ini kita ada 4 elemen yang utama. Yang pertama pengetahuan, yang kedua input murid, yang ketiga pengalaman dan yang keempat tanggungjawab profesional. Mari kita lihat yang pertama pengetahuan. Jadi guru perlu pengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar meliputi ilmu,
kandungan, strategi pengajaran serta berkebolehan mentaksir murid dengan pelbagai kaedah pentaksiran secara adil, telus dan juga konsisten. Ya, dan apabila kita lihat elemen yang kedua pula iaitu input murid. Guru menganalisis dan membuat pertimbangan berdasarkan pemerhatian, perbincangan dua hala, soal jawab, lembaran kerja murid, buku log, portfolio, jurnal harian, kuis, esei, puisi, slide pembentangan hasil projek dan lain-lain yang bersesuaian. Justru guru perlu membuat pertimbangan berdasarkan prestasi murid dalam aktiviti PDP, ujian atau latihan yang diberi. Yang ketiga, elemen yang ketiga, pengalaman. Guru perlu menggunakan pengalaman mengajar dalam berinteraksi dengan murid. Berdasarkan pengalaman, guru dapat mengenal pasti sebenarnya kekuatan dan potensi murid tersebut. Walau bagaimanapun, dalam pertimbangan profesional harus diingat, guru akan harus mentafsir murid secara profesional. Dan elemen yang keempat iaitu tanggungjawab profesional. Guru melaksanakan pentaksiran secara bertanggungjawab dan beretika berdasarkan pengetahuan, input murid serta pengalaman yang ada dengan cekap, adil, telus, sistematik dan juga holistik. Percayalah, empat-empat elemen dalam pertimbangan profesional ini akan memastikan PBD itu dapat dilaksanakan dengan berkualiti dan berkesan. Baiklah, saya rasa itu ada 4 elemen yang begitu penting dalam topik kita hari ini mengenai pertimbangan profesional. Dan sekarang kita akan berehat sebentar saja. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot pentaksiran bilik darjah dan topiknya begitu menarik iaitu mengenai pertimbangan profesional. Ya, bersama saya guru penyampainya ialah Cikgu Azrina. Cikgu Azrina. Baiklah, dalam topik kita sekarang kita akan memberikan fokus mengenai elemen dan faktor-faktor lain ya dalam topik pertimbangan profesional ni. Ya, jadi Pak Hanif, tadi kita dah dengar 4 elemen yang telah pun kita paparkan tadi sebentar tadi kan. Betul, 4 elemen pertimbangan profesional. Jadi kita ada faktor-faktor lain yang kita perlukan untuk dalam pertimbangan profesional. Mari kita sama-sama selusuri. Selain daripada 4 elemen utama dalam pertimbangan profesional yang kita lihat tadi, ada terdapat faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk kita melaksanakan pertimbangan profesional ini. Jadi kita lihat yang pertama iaitu hasrat kurikulum. Bila menyentuh tentang hasrat kurikulum, kita harus memahami bahawa hasrat kurikulum yang terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang kalau kita boleh lihat ya di sebelah sini, kita bawakan buku-buku panduan di SKP pelbagai mata pelajaran dan juga kita ada buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah yang telah disediakan oleh BPK untuk panduan guru-guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Dan untuk itu kita pasti bahawa ibu bapa juga akan dapat melihat kepada perjalanan PBD itu yang begitu telus, adil dan juga jujur ya. Jadi yang kedua kita lihat faktor lain dalam pertimbangan profesional itu bila kita kaitkan dengan DSKP yang merupakan standard kurikulum dan pentaksiran yang mengintegrasikan kurikulum dan juga pentaksiran dalam satu dokumen yang terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Dan DSKP ini merupakan panduan rujukan utama kita bagi membantu dan memudahkan guru untuk melaksanakan pentaksiran dalam PDPC, dan dengan itu guru dapat mentaksir ya dan perkembangan dan pencapaian murid melalui standard prestasi itu sendiri. Jadi kita ada dokumen-dokumen yang boleh dijadikan rujukan. Jadi untuk itu kita juga ada standard kurikulum, standard prestasi yang terdapat dalam DSKP, dan
Faktor yang berikutnya lah yang diperlukan juga dalam pertimbangan profesional ini ialah tujuan pentaksiran. Jadi bila merujuk kepada tujuan pentaksiran, kita nak mengenal pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok yang berada dalam standard kandungan dan standard pembelajaran itu sendiri. Kita lihat contoh ni yang terkandung dalam DSKP ya. Ada standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. Dan juga ada penjelasan. Ini semua merujuk kepada dokumen itu sendiri di SKP. Baik, yang ketiga, faktor lain ialah kaedah pentaksiran yang menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran meliputi pemerhatian, lisan, penulisan ataupun gabungan beberapa kaedah. Yang keempat pula, kita lihat ni situasi dalam kelas ya. Kelas merupakan nukleus pembelajaran kita ya. Jadi suasana pentaksiran, bila menyebut tentang suasana pentaksiran, mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan dalam persekitaran bilik darjah dengan mengambil kira interaksi murid dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan bahan pembelajaran. Kerana kita percaya suasana yang menyeronokkan di dalam kelas pasti merangsangkan pembelajaran dan membawa kepada pentaksiran yang berkesan dan berkualiti. Yang kelima iaitu amanah. Meningkatkan kebolehpercayaan antara pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru bersikap lebih terbuka dan profesional dalam memberi justifikasi terhadap perkembangan dan penguasaan pembelajaran murid. Dan yang keenam, peluang. Melalui pertimbangan profesional ni kita telah melihat kepada memberi peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada murid untuk mempamerkan keupayaan mereka dengan mempelbagaikan sumber, aktiviti dan kaedah pentaksiran. Dan sudah pasti dengan faktor-faktor lain yang menyokong dalam pelaksanaan pertimbangan profesional ini, dalam proses ini akan memastikan perkembangan individu murid itu, kita beri peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada murid untuk mempamerkan apa yang mereka telah pelajari daripada segala mata pelajaran yang mereka terima. Baiklah, Cikgu Azrina sudah berkongsi dengan kita elemen dan faktor-faktor lain dalam pertimbangan profesional. Saya pasti banyak lagi anda ingin tahu. Kita akan berehat sebentar saja. Nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sekarang dalam slot pentaksiran bilik darjah untuk di Didik TV KPM. Topik kita begitu menarik iaitu pertimbangan profesional. Bersama saya ialah guru penyampai Cikgu Azrina. Cikgu Azrina, saya rasa ini topik yang sangat menarik dan sekarang Cikgu akan memberikan fokus kepada moderasi dalam pertimbangan profesional ya. Ya, Hanif, moderasi. Moderasi, jadi baik. kita teruskan Silakan, sama-sama dalam perkongsian ini. Apa itu moderasi? Moderasi dalam pertimbangan profesional merupakan proses yang perlu dilakukan antara guru dan mata pelajaran yang sama untuk menetapkan aspek atau kriteria dalam pentaksiran agar keputusan yang dibuat adalah konsisten dan juga menepati dan sama ya. Jadi dalam moderasi itu apa yang berlaku sebenarnya ya? Dalam moderasi adalah proses penetapan aspek atau kriteria dalam pentaksiran, dan dalam proses moderasi ini guru-guru kita akan berkongsi pengalaman, pengetahuan mereka, pemahaman kurikulum ya, yang merujuk kepada standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi, strategi pengajaran mereka serta pentaksiran bagi melaksanakan pertimbangan profesional itu sendiri. Jadi proses ini melibatkan untuk guru-guru membuat keputusan yang konsisten dalam mentaksir tahap penguasaan anak didik kita, murid-murid kita. Jadi kalau kita lihat ya, dan juga apa yang sedang berlaku ya di sekolah, proses moderasi ini berlangsung ya, guru-guru melaksanakan perbincangan di antara mereka, dan di sinilah wujudnya komuniti pembelajaran profesional atau PLC dalam memantapkan lagi pemahaman, memantapkan lagi pentaksiran itu agar benar-benar berkualiti dan juga berkesan.
Baik, melihat kepada moderasi itu, tujuan moderasi dilaksanakan ya. Yang pertama, bagi memastikan pertimbangan profesional yang dibuat itu adil, konsisten, sah dan boleh dipercayai. Yang kedua, akan meningkatkan sendiri komunikasi profesional dalam kalangan guru, dalam mata pelajaran dan juga dalam institusi sekolah itu sendiri. Yang ketiga, akan mewujudkan pembelajaran profesional dalam kalangan guru, berlakunya budaya komuniti pembelajaran profesional atau PLC, dan yang keempat, melalui moderasi ini juga akan meningkatkan lagi pengajaran pembelajaran pemudahcaraan. Jadi moderasi ini kita lihat akan melibatkan perbincangan, penyelarasan dan persetujuan sesama rakan sejawat ya dalam panitia atau mata pelajaran yang sama. Jadi perkara yang dimoderasikan, yang dibincangkan termasuklah aspek penentuan kaedah pentaksiran, pemilihan instrumen pentaksiran, kriteria pertimbangan profesional dan juga penentuan tahap penguasaan murid. Jadi dalam moderasi ini kita ada model ataupun kaedah yang cikgu-cikgu boleh gunakan ya, selalunya cikgu-cikgu gunakan, dan cikgu-cikgu sebenarnya boleh menggabungkan beberapa model atau kaedah yang difikirkan bersesuaian ya. Jadi kita lihat kepada model atau kaedah yang pertama, itu kalibrasi, di mana beberapa sampel hasil kerja murid ditaksir dahulu secara sendirian oleh guru, kemudian guru bawa ya, guru kemudian berbincang melaksanakan moderasi tentang pertimbangan yang telah dilakukan. Jadi tujuan kalibrasi ini ialah untuk mendapatkan persetujuan dan pemahaman yang sama terhadap standard atau pertimbangan. Yang kedua, model ataupun kaedahnya ialah persidangan. Hasil kerja murid ditaksir secara sendirian oleh guru. Kemudian beberapa sampel hasil kerja murid yang mewakili pelbagai tahap penguasaan. Kita tahu kita ada pembelajaran terbeza dan sebagainya, dipilih secara kolaboratif dan dibincangkan semasa dilakukan moderasi. Jadi tujuan kaedah ini ialah untuk mendapatkan persetujuan ya dan pemahaman yang sama dalam memberikan pemberian tahap penguasaan tersebut. Jadi model ataupun kaedah yang ketiga ialah merujuk pakar. Guru melakukan pentaksiran kepada murid masing-masing. Hasil pentaksiran diserahkan kepada pakar untuk mendapatkan maklum balas sama ada guru telah menterjemah dan menggunakan standard seperti yang dihasratkan. Jadi untuk satu pertimbangan profesional yang boleh dipercayai, murid harus diberi peluang yang mencukupi bagi menunjukkan apa yang telah mereka pelajari, dan guru harus mengumpul hasil kerja yang secukupnya bagi mendapat gambaran yang menyeluruh, bagi membolehkan membuat pertimbangan terhadap seseorang murid. Percayalah, kecemerlangan dan kemenjadian murid itu memang bertitik tolak daripada pentaksiran bilik darjah. Dan mengapa pertimbangan profesional itu dilaksanakan? Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba. Sentiasalah berbincang untuk mendapat satu keputusan agar pentaksiran bilik darjah yang kita lakukan benar-benar berkesan dan berkualiti. Ya, Hanif? Baik cikgu, saya rasa itu sangat menarik cikgu dalam topik pertimbangan profesional kita. Kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan cikgu, dan cikgu telah kongsikan mengenai elemen faktor-faktor lain dan juga moderasi. Boleh kita dapatkan rumusan keseluruhan cikgu untuk topik kita hari ini, pertimbangan profesional? Rumusannya, Hanif, dalam terus memperkasakan dan melaksanakan pentaksiran bilik darjah, kami mohon kerjasama guru-guru untuk terus adil, telus, jujur melaksanakan pentaksiran bilik darjah dan sokongan berterusan daripada ibu bapa dalam memastikan kemenjadian murid secara holistik seperti yang dihasratkan dalam negara Malaysia yang kita cintai, Hanif. Saya rasa itulah terbaik cikgu ya, dan sebab ini semuanya untuk generasi masa harapan supaya pembangunan lebih holistik, seperti yang cikgu katakan, untuk murid-murid kita di sekolah ya. Betul. Baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini, Cikgu Azrina Alimira Sata Abdul Syukur dari Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor Kuala Lumpur Baru. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Ya, saya rasa banyak yang kita belajar sama-sama, dan juga juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu
Azlina. Dan kepada anda semua di rumah, saya pasti banyak yang telah anda belajar hari ini dan mesti banyak lagi anda nak belajar kan? Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua.